Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan kita di rumah Allah yang mulia ini. Dan insya-Allah pada pagi yang mulia ini kita akan kongsikan sedikit ilmu untuk bekalan kita di dunia dan di akhirat insya-Allah. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, cepatnya masa berlalu. Sekarang ni kita dah berada di penghujung bulan Januari 2022 dan insya-Allah ya kita akan masuk bulan Februari pula ya. Terasa sekejap sangat. Tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian ya. Saya ingin ulang kembali ya, sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu as-sa'ah hatta yataqarab az-zaman. Maksudnya tidak akan berlakunya kiamat. Nabi kata tidak akan berlakunya kiamat hatta yataqarab az-zaman, sehinggalah kamu rasa masa itu pendek ataupun masa itu menjadi singkat. Ini kemudian diteruskan ataupun disambung dengan rawahu at-Tirmidzi dengan lafaz yang lain. Kamu akan rasa apa? Kamu akan rasa antakunus sanah kasyah. Kamu akan rasa setahun itu macam sebulan saja berlalu. Wa yakunu syahr kal jum'ah. Kamu rasa sebulan itu macam seminggu sahaja. Wa takunul jum'ah kal yaum. Seminggu itu kamu rasa macam sehari je. Wa yakunul yaum kahtirafis sa'fa. Sehari yang kamu lalui itu kamu rasa macam sekejap. No, sekejap sangat ya. Dan itulah kita pada hari ini. Dan dalam itu, dalam menjelaskan hadis tersebut, Ibn Hajar menyatakan bahawa yang dikatakan singkatnya masa itu ialah kita ni rasa macam cepat sangat masa berlalu pada zaman kita ni. Itu zaman Ibn Hajar, berlama dah, bukan zaman kita. Itu pun dia kata cepat. Kita ni lagilah, kita rasa macam cepat sangat masa itu berlalu. Sedar tak sedar kita dah meningkat usia kita. Dan dengan meningkatnya usia kita itu bukanlah petanda bahawa umur kita itu semakin panjang. Dengan meningkatnya usia kita itu bermakna semakin dekatlah kita untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita hendaklah sentiasa melaksanakan segala ketaatan sampailah akhir hayat kita. Di samping kita melaksanakan segala ketaatan itu, jangan lupa sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kita jalan yang lurus, untuk bagi semangat kita melaksanakan segala ketaatan, untuk menetapkan hati kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhan kami, ati nafsi taqwaha. Ya Allah, jadikanlah hati kami ini bertakwa, hati yang bertakwa. Ati nafsi taqwaha wa zakkiha, sucikanlah hati kami ini. Anta khairu man zakkaha, hanya engkaulah penyuci hati yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala, anta khairu man zakkaha anta waliyuha, engkaulah pemilik hati kami ini. Wa maulaha, dan pentadbir hati kami ini. Jadi kerana itu kita kena ingat bahawa kalau kerana usaha kita sahaja untuk melaksanakan kebaikan, belum tentu kita boleh melaksanakan sesuatu kebaikan. Kalau kerana
kehendak kita sahaja untuk apa? Untuk mengelak daripada melakukan kemaksiatan, melakukan perkara yang dilarang, dan kehendak diri kita sahaja, tanpa kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, benda itu tidak akan jalan. Itu sebabnya kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doa supaya Allah tetapkan hati kita sentiasa buat benda yang baik, doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan hati kita tak buat benda yang Allah larang. Sebab apa? Sebab itu adalah semua kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah pilih siapa yang Dia nak pilih. Baik. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga pada pagi yang mulia ini, kita datang sama-sama untuk mengetahui, untuk belajar sesuatu perkara, dan saya pula datang di sini untuk kongsi apa yang saya tahu. Apa yang saya tak tahu tu saya tak cakap lah. Saya cakap apa yang saya tahu sahaja. Saya sampaikan apa yang saya tahu sahaja. Sebab ilmu Allah SWT di luas. Kalau orang tu datang dia kata semua dia tahu segala-galanya. Dia seorang ulama contohnya datang, dia kata saya tahu segala-galanya. Apa? Nak belajar apa? Fiqh, nak belajar tauhid ke, tafsir ke, hadis ke, ilmu falak ke, faraid ke, saya tahu segala-galanya. Itu bohong. Tak betul. Sebab apa? Sebab selagi kita tahu sesuatu benda itu, rupanya ada lagi benda yang kita tak tahu. Kita dapat satu ilmu, rupanya ada lagi benda yang kita tak tahu. Tuan-tuan, saya nak kongsi. Dalam gelap gelita, mungkin tuan-tuan dah tahu, dalam gelap gelita, gelap ni kita duduk dalam hutan ke, ataupun elektrik tak ada, kita di luar rumah, bukan di rumah kita, tak ada apa-apa lampu suluh, apa semua-semua tak ada, kita nak sembahyang, kita nak menghadap kiblat. Apa benda yang kita nak tengok? Kira-kira nak tengok pokok ke, nak tengok tiang ke, nak tengok ke mana? Nak tengok ke mana? Kita nak tengok ke mana? Kita tengok ke atas. Kita nak sembah Allah, kita menengok ke atas. Apa yang kita nak tengok ke atas sana? Kita tengok sana, kita cari bintang. Bintang apa yang kita nak cari? Bintang yang mudah ceritanya, bintang itu kedudukannya, titik bintang itu dia ada 1, 2, 3, kemudian dia ada 1 ekor tepi itu. Itulah arah kiblat kita. Yang ekor tu menghadap punggung kita, yang depan 1, 2, 3 itulah kiblatnya. Itu ilmu. Tuan-tuan tahu tak? Tahu? Itulah nanti boleh keluar kalau masih ada bintang dan atau malam, kita boleh ajar pada anak-anak kita, cucu-cucu kita, anak-anak saudara kita, saudara-saudara kita, isteri kita pun, malam ni keluar rumah semua. Nak buat apa? Bukan kita nak bakar mercun, tahun baru Cina, tidak, mari sini kita keluar, biar dia mau bakar mercun, kita mari sini. Abah nak ajar satu benda, nak ajar apa? Mari kita tengok atas, kita cari bintang yang memang kedudukan dia 3, 1, 2, 3, titik dia tu memang 1, 2, 3. Allah ceritakan begitu. Dalam kedudukan memang itulah menghadap kiblat. Tunjuk betul-betul. Ketika ke mana kita dalam hutan ke, terjadi sesuatu pada kita, kita tak nampak macam mana kita nak sembahyang, nak menghadap kiblat, kita tengok situ. Itu ilmu Allah SWT. Sebab bila kita semakin belajar kita rasa semakin kita tak tahu, semakin kita tak tahu. Dan sifat manusia itu dari kecil lagi memang dia nak tahu. Sebab ilmu itu dia ambil dari asal kata bahasa Arab, ilmu yang kita sebut tu. Sebab orang Melayu ni dah tak ada dah, dah tak ada dah perkataan lain yang dia nak guna. Dia ambil bahasa Arab ni juga untuk menunjukkan atau mengatakan ilmu itu. Ilmu itu asal katanya alimah. Kalau dalam bahasa Arab, alimah itu tahu. Tahu. Ilmu itu apa? Pengetahuan lah. Yang kita sebut ilmu itu pengetahuan. Dari kecil lagi kita memang semua orang sifat manusia, tak kira lah dia Islam ataupun bukan Islam, dia nakkan ilmu. Dari kecil lagi. Percaya tak? Tuan-tuan, kalau ada cucu nanti yang balik raya Cina nanti, tahun baru Cina, balik cuti, kalau dia tanya, atau ini apa benda ni? Dia nak apa? Atau ni apa? Dia nak apa? Dia nak ilmu. Cucu kita tu nak ilmu. Kita jawablah. Ini apa? Pemotong kayu. Dia tanya lagi, nak potong kayu mana? Kita jawab, potong kayu belakang rumah tu. Kita selalu potong. Dia nak apa? Dia nak ilmu. Sebab dia dari kecil lagi sifat manusia memang begitu. Dia nak tahu. Tapi yang silapnya, bila anak tu tanya, bukan semua orang lah dalam masjid ni tak lah. Bila anak tu tanya, bila cucu tu tanya, dia jawabnya, kamu ni tak ada habis nanya.
letih benar nak jawab. Sudah lah. Takkan tak tahu gini benda apa. Gini. Sedangkan ilmu yang dia dapat itu tentang sesuatu benda itu, atuknya tadi dapat tahu tentang sesuatu benda itu, datangnya dari siapa? Dari ayah dia. Atuk ayah dia, ayah pada atuk dia. Dan ayah pada atuk dia tu dapat ilmu dari atas. Dan semua ilmu tu dari mana pula? Semua ilmu tadi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekecil-kecil ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebesar-besar ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita kata dari orang lain. Tak ada ni ilmu yang namanya semua ilmu itu dari orang lain. Tak. Manusia ini apa? Dia menyampaikan semua itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kita, hantarkan kita untuk menuntut ilmu, untuk belajar sesuatu yang kita tak tahu. InsyaAllah mudah-mudahan akan menjadi bekalan kita di dunia ini dan di akhirat sana. Baik, pada pagi yang mulia ini lagi saya ingin kongsikan satu surah yang mana sempat berkaitan tafsir satu surah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala turunkan satu surah yang nama surah ini ialah surah At-Tin. At-Tin ini ialah buah tin. Kenapa dikatakan surah ini surah At-Tin? Kerana di dalam ayat yang kita akan baca dalam surah At-Tin ini ada dinyatakan tentang buah tin atau ada kalimah At-Tin itu. Kenapa Allah SWT namakan surah ini surah At-Tin? Nanti kita akan jelaskan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Wat-tini waz-zaitun. Demi buah tin dan demi buah zaitun. Demi buah tin, demi buah zaitun. Kita bertanya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ini bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Waw yang kat depan itu waw itu bukan waw dan waw itu boleh jadi maksud dia demi dan boleh jadi maksudnya dan. Di sini wat-tin waz-zaitun bermaksud demi buah tin dan demi buah zaitun. Seumpama ayat sumpah ini ialah seperti wal-'asr. Wal-'asr itu demi masa. Wal-fajr demi waktu fajar. Wad-duha demi waktu duha. Allah boleh bersumpah dengan segala macam makhluknya. Buah tin, buah zaitun makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sumpah atas nama makhluk Allah Subhanahu Wa Taala itu. Bagi kita manusia yang umat Islam, kita nak sumpah, kita tak boleh nak guna apa yang Allah ciptakan. Kita tak boleh kata demi pokok, demi mikrofon ni, demi apa lagi, demi bulan bintang, tak boleh. Kita nak sumpah, kita kena wallahi aku tak ambil hak kamu. Wabillahi wa tallahi. Ini dipanggil adat sumpah, alat sumpah yang kita kena guna sebagai orang Islam. Tapi Allah dia bersumpah dalam Al-Quran itu menggunakan segala macam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wat-tini waz-zaitun, demi buah tin, demi buah zaitun. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan demi buah tin, demi buah zaitun? Rupa-rupanya dikaji khasiat buah tin, buah zaitun ni memang amat bagus. Memang amat bagus ya. Sebab kalau saya baca saya jumpa menurut Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Ibn Qayyim nyatakan bahawa buah tin itu memiliki banyak khasiat. Antaranya dapat mengurangkan penyakit sesak nafas. Buah tin tu tahu ke rupa buah tin ni? Mestilah tahu yang semua nak pergi Mekah ni buat umrah haji ni kan, haji kan. Buah tin. Kalau nanya lagi buah tin apa, saya nak jawab kalau kat Malaysia ni macam apa macam apa ni? Haji apa? Allah. Buah yang biji-biji kecil-kecil banyak tu yang kat sungai tu. Lebih kurang tu lah, tapi dia lain lah sikit lain. Sekarang di Malaysia pun ada banyak. Kalau tuan-tuan nak tahu, nak tengok pokok dia pergi Mesri ada. Di Ipoh ada. Dia ada jual buah tin. Tanam, beli tanam. Sebab bagus khasiatnya. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan buah tin antara khasiatnya dapat mengurangkan penyakit sesak nafas, dapat membersihkan hati dan limpa, juga menghilangkan kahak yang berkumpul, serta memberi khasiat yang baik kepada tubuh badan dan sebagai satu langkah pencegahan untuk melawan racun di dalam badan. Ini kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Tahu tak kita khasiat ni? Jadi lepas ni kita carilah buah tin.
Allah bersumpah tu bukan saja sumpah. Bersumpah tu rupanya apa hikmah penciptaan apa yang disumpah tu sangat besar. Itu buah tin. Kemudian adalah ya kajian yang dibuat oleh salah seorang profesor di University US, Profesor J.A. Vincent ya. Dia kata apa? Dan telah membuat kajian membuktikan bahawa buah tin itu mengandungi khasiat yang tinggi jika dibandingkan dengan buah-buahan yang lain. Ini pengkaji di US. Dia kata buah tin tidak mengandungi garam. Buah tin tidak mengandungi lemak dan juga kolesterol. Tetapi ia mengandungi lebih tinggi kandungan galian yang lain seperti kalium, serat dan zat besi. Kajian oleh beliau mendapati bagaimana buah tin mampu meningkat dan mengekalkan kesihatan tubuh badan manusia. Satu saiz hidangan buah tin 100 gram buah tin itu mengandungi 20% daripada keperluan zat serat seharian tubuh badan manusia. Ini kajian yang dibuat, kajian saintis buat kajian berkaitan dengan buah tin. Jadi kena percaya Allah sumpah tu bukan Allah sumpah saja-saja demi buah tin, demi buah zaitun tu. Kemudian ada orang tanya lagi tentang buah zaitun tu bagaimana pula? Tentang buah zaitun tu saya kutip ya dari portal Institut Kefahaman Islam Malaysia menyatakan tentang buah zaitun ini. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut buah zaitun ini sebanyak 7 kali. 7 kali. Kalimah zaitun, zaitun tu 7 kali. 2 kali disebut ia je. Dia tak bergandingan dengan buah-buah yang lain. Ini zaitun kemudian dengan kalimah yang lain tapi bukan buah. Tapi 5 kali lagi itu Allah SWT firmankan berkaitan ini dia bergandingan buah zaitun, wazaitun warumman. Contohnya ya. Kemudian yang lain-lain lagi sebanyak 5 kali. Gambaran ini menunjukkan betapa banyaknya khasiat buah tin, buah zaitun seperti mana buah-buahan yang lain dan mendatangkan kebaikan kepada kehidupan manusia sejagat. Kemudian dia kata dalam kajian sains lagi tentang buah zaitun mengiktiraf bahawa semua kajian sains mengiktiraf bahawa buah zaitun itu mempunyai banyak khasiat. Minyak zaitun dia kata mempunyai nilai yang tinggi dalam bidang perubatan. Ya, seandainya minyak zaitun diambil sebagai bahan makanan, ia bertindak sebagai penambah zat makanan. Jadi tukar minyak masak bolehlah, jangan tinggal tu minyak masak tu tapi boleh tambah di rumah kita tu dengan minyak zaitun. Pergi cari. Nak cari kat mana? Kat video tu ada kok yang produk muslim tu contohnya kan. Dan sini saya tak tahu tapah dalam. Kemudian di Ipoh depan Maidin tu ada jual kedai-kedai jual kurma apa semua, betul-betul menghadap Maidin tu. Boleh cari kat situ. Semua buah tin ada, zaitun ada, kemudian segala macam ya dari Arab sana. Boleh. Ini makanan sunnah ya, makanan sunnah. Dan dia akan menambah zat makanan, kemudian mencuci, membaik pulih perut. Buah zaitun itu, minyak zaitun mencuci, membaik pulih perut dan menjadi penawar racun juga. Kalau tin tadi menjadi penawar racun, buah zaitun pun sama menjadi penawar racun ya. Kemudian ia akan membantu pesakit gastrik dan juga yang mengalami kegagalan fungsi buah pinggang. Bagus buah zaitun ini ya. Jika minyak zaitun diambil ya sebagai sapuan luar, ia bertindak sebagai pelicin dan pelembut pada kulit yang mengalami penyakit kulit dan meremajakan kulit. Minyak zaitun ini. Menurut Tirmizi dan Ibnu Majah dalam sebuah hadis, maksudnya Nabi Muhammad SAW bersabda, makanlah minyak zaitun. Ini Nabi suruh. Bila Nabi suruh tu jadi apa? Jadi sunnah. Sama ada dia jadi wajib, benda tu wajib ataupun jadi sunat. Dalam ni sunat. Kalau wajib dah, jenuh. Lepas ni pakai keluar pergi cari semua buah zaitun, wajib kan, kena pergi beli. Dah. Ini sunat. Nabi kata, makanlah minyak zaitun. Maknanya makanlah minyak zaitun ataupun buah zaitun itu dan sapulah kulitmu dengannya kerana ia datang dari pohon yang diberkati, pohon syurga. Itu. Dari sudut pandangan sains pemakanan pula, minyak zaitun mengandungi asid lemak tidak tepu yang dikelaskan sebagai sesuatu yang mampu merendahkan kolesterol. Sesuatu yang boleh merendahkan kolesterol berbahaya di dalam darah. Kemudian kita baca kajian pula. Kajian yang dibuat oleh pakar di Institut Sains Kesihatan
University Oxford, ya, berkaitan perkara ini. Mereka melihat perkaitan antara kanser dan pemakanan seseorang. Didapati bahawa negara yang mengamalkan pengambilan daging yang kerap, dalam pengambilan saya punya risiko dan penyakit kanser yang tinggi, tetapi pengambilan minyak zaitun akan mengurangkan kadar kes tersebut. Itu kajian dari University Oxford. Bukan saya buat kajian, tuan-tuan kata saja ikut ustaz tu main sebut ikut dan dia aja. Tidak. Baik. Kita baca lagi. Wattin wazaitun, demi buah tin, demi buah zaitun. Bila Allah bersumpah dengan suatu benda, saya ulang sekali lagi, maknanya benda itu amat penting, benda itu perlu kita perhatikan. Maknanya buah zaitun, buah tin, kita jadikan amalan sunnah kita dalam pemakanan. InsyaAllah Allah sihatkan tubuh badan kita. Doa dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Allah sumpah. Kemudian Waturi Sinin, Waturi Sinin, dan demi Bukit Tur Sina. Bila orang tanya pada kita Bukit Tur Sina tu di Madinah ke di Mekah, nak jawab apa? Betul ke? Tidak. Cari pakai tak jumpa. Bukit Tur Sina itu ada di Mesir. Ya, di lembah Sinai. Dan Tur Sina itu ada yang kata dia Tur Sina ejaannya Sina ataupun Saina, ya. Tur Saina tambutu bitumni wa sidghil lil akilin dalam ayat Al-Quran, ya. Kemudian bukit ini, Bukit Tur Sina, Allah sumpah dengan demi Bukit Tur Sina ini adalah kerana apa? Kerana inilah bukit pertama, bukit yang Allah SWT turunkan wahyu kepada Nabi Musa AS, dan kali pertama Allah SWT bercakap dengan Nabi Musa AS di Bukit Tur Sina. Sebabnya Nabi Musa AS sirahnya kalau kita baca banyak di Mesir, ya. Mumiahnya di mana? Di Mesir. Yang ditenggelamkan oleh laut apa semua tu, Firaun, semua di Mesir. Sebab apa? Ada kaitannya dengan Nabi Musa AS. Dan Bukit Tur Sina itu juga menjadi saksi bahawa Allah SWT pernah, ya, bercakap dengan Nabi Musa AS, menurunkan wahyu kepada Nabi Musa AS. Tinggi tak Bukit Tur Sina ini? Tinggi juga lah, lebih kurang 2,285 meter tinggi, ya, ketinggian dia, dan lebar dia lebih kurang 334 meter, ya, kita katakan begitulah, ya. Kemudian bila disebut itu sumpah-sumpah itu, kita yang pertama kena perhatikan adat sumpah itu. Seperti mana tadi buah tin dan buah zaitun ada khasiatnya, dan Waturi Sinin itu, ya, Bukit Tur Sina itu ada kisah sejarahnya tersendiri. Selain daripada itu, Allah Subhanahu Wa Taala lagi bersumpah, wa hadzal baladil amin, dan demi ini negeri ataupun negeri ini al-amin, yang apa? Yang aman sejahtera, aman damai sejahtera, iaitu apa? Mekah al-Mukarramah. Maknanya Allah sumpah lagi dengan tempat yang paling suci, tempat suci kita, Makkah Al-Mukarramah, yang menjadi tempat kita mengerjakan umrah, haji di Makkah Al-Mukarramah, dan merupakan tempat yang kita menghadap sekarang ni, menghadap ke Kaabah itu, kiblat kita itu adalah tempat suci yang disebutkan hadzal baladil amin. Kemudian yang seterusnya yang tak sempat kita nak baca lah pagi ni, insya-Allah nanti saya sambung, ialah apabila Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan segala macam itu, Allah nak kita perhatikan ayat yang selepasnya. Ayat selepas watini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Apa ayat selepas tu? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu biahkamil hakimin. Insya-Allah yang ni saya akan sambung, boleh? Saya akan sambung seterusnya. Ke nak sambung ni tak payah buat, sebab tak payah lama-lama lagi. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. InsyaAllah kita sampaikan sebelum berakhir, tuan-tuan, apa yang saya sampaikan, tuan-tuan janganlah tak sampaikan kepada isteri atau anak-anak atau ahli keluarga, sampaikanlah, sebab sikit sebabnya kadang-kadang kita kaum lelaki lah khususnya, kita datang solat Jumaat contohnya, hari Jumaat, khatib
berkhutbah tong ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang minggu lepas tu cerita pasal skema penipu sebagainya apa semua tu, ya. Kemudian yang minggu ni cerita pasal amanah. Janganlah kita bila kita dah tahu satu perkara, kita balik, kita diam. Cuba kita tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Berapa kali kita berkongsi isi khutbah Jumaat tu dengan isteri kita yang tak datang sembahyang Jumaat, dengan anak-anak kita, dengan ahli keluarga kita, dengan sanak saudara kita. Berapa kali yang tak datang solat Jumaat? Berapa kali kita kongsi? Ya. Seandainya belum kita berkongsi apa yang kita dapat dari khutbah Jumaat, kan kuliah-kuliah ke apa, bermula hari ini cubalah kita azam apa yang kita tahu, tak banyak pun, tak banyak, sikit-sikit pun kita sampaikanlah kepada isteri kita. Tu jangan terkejut. Minggu lepas tu dengar khutbah tentang skema penipu dan sebagainya semua, ya. Dia balik rumah dia tak cerita bini dia, tak cerita kat bini dia pun tentang skema orang menipu nak pinjam duit guna muka yang sama apa semua itu, ya. Dia tak cerita pun. Tiba-tiba 2-3 hari bini dia kena tipu. Lepas tu kata, pasal apa kamu kena tipu? Tanya bini dia. Orang dah ni apa semua dah ni penipu ni guna muka orang apa semua. Kata dia isi khutbah Jumaat minggu lepas dia cerita bini dia. Siapa suruh? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kena ingat tu, ya. Jauhilah diri kita dan keluarga kita daripada api neraka. Jauhilah diri kita dan ahli keluarga kita daripada segala macam fitnah dunia. Baik, itu saja dari saya. Saya mohon maaf salah dan silap. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.